gol daripada 7 perlawanan. Ini import kita yang dilihat berpotensi menggegarkan atau melakukan sesuatu, Kit. Sudah pasti YK, Akono, kita memang akan mengharapkan Akono untuk menjaringkan gol. Melihat pada beberapa perlawanan sebelum ini. Betul, dan perlawanan terakhir pun walaupun kalah 2-3 dengan Kelantan United FC, Akono tetap menjaringkan gol. Tapi malam ni yang saya rasa perlu diberi perhatian ialah pemain tengah kita Fahmi Faizal, sebab dia masuk untuk menggantikan Saiful Rizwan Selamat yang berdepan penggantungan satu perlawanan kerana dilayangkan kad merah. Baik, kita terus saja ke kesebelasan utama yang diturunkan oleh Ken Evans selaku pengurus pasukan Negeri Sembilan FC malam ini, iaitu penjaga gol masih dikekalkan Muhammad Muhammad, Aaron Kumar Ramalu, Fernando Barbosa Pereira, Bium, Muhammad Zakwan Adha, Barat Kumar Ramalu, Alan Thierry Akono, Nasrullah Hanif Johan, Daniel Hadri Effendi, Rafael Gomez de Oliveira, Muhammad Fahmi Faizal. Itu untuk NSFC TV. Manakala untuk Kelantan FC, Kit. Okey, untuk Kelantan FC pula YK, penjaga gol mereka bekas penjaga gol Negeri Sembilan Farizal Harun, dan barisan pertahanan mereka ialah Gafar Abdul Rahman, dan kemudian Yusri Yuhas Madi, kemudian kapten mereka Mario Arquez Blasco. Maafkan saya, pertahanan mereka ialah Christos Inzidis dan juga Izafik. Kemudian kapten mereka di bahagian tengah Mario Arquez Blasco, dan Ringo pemain import mereka ditemani Zulfahmi, Helmi dan Aizat, serta penyerang import mereka Jack Hindle. Baik, itu adalah 22 orang pemain yang akan memulakan rentak perlawanan malam ini. Dan dilihat sekarang ini ada satu serangan yang dilakukan oleh pasukan NSFC yang dilihat Bium sebentar tadi cuba melakukan sesuatu. Dan sekarang ini saya pakai sudut untuk pasukan Negeri Sembilan. Zakwan mencari rakan pasukan, ada peluang. Peluang tadi untuk permulaan yang baik untuk NSFC pada perlawanan kali ini. Seperti juga perlawanan lepas, YK, Kelantan berdepan Kelantan United FC memulakan perlawanan dengan serangan bertali arus, dan tadi hampir-hampir juga mendapat jaringan pertama. Dan minit awal tu yang penting pernah dilakukan oleh Kapten Zakwan Adha. Baik, kita berikan semula tumpuan sekarang ini ke perlawanan yang ke-8 ini, yang menyaksikan Negeri Sembilan bukan lagi turun sebagai pasukan yang mengekalkan momentum kemenangan selepas kalah dengan Kelantan United minggu lepas. Sekarang ini tumpuan kepada Bium selepas Zakwan menghantar cantik menukar arah perlawanan. Bium ke belakang semula. Tadi ada peluang sebenarnya, hantaran Zakwan tadi cuma terlalu kuat untuk mencari Akono, YK. Jadi dah Kelantan FC berjaya kembali bertahan. Jadi Negeri Sembilan FC terpaksa menghantar semula bola ke belakang. Baik, ada satu gerakan yang mungkin terlalu kuat untuk Negeri Sembilan FC mengawal bola di dalam padang. Dalam pengawalan Kelantan FC sekarang ini, berjaya mengeluarkan Daniel Hadri, Rafael Gomez mencari Zakwan, namun sedikit misunderstanding. Minit awal perlawanan, kelihatan kedua-dua pasukan masih mencari rentak serangan untuk memecah kubu masing-masing. Kit. Negeri Sembilan FC walaupun di atas kertas mempunyai kelebihan, YK, beraksi di laman sendiri di hadapan penyokong sendiri, berada di kedudukan ketiga Liga berbanding Kelantan FC di kedudukan keempat. Tapi perlu diingat, dua perlawanan terakhir Negeri Sembilan gagal meraih sebarang kemenangan, manakala Kelantan FC pula dua perlawanan terakhir mereka menang kedua-duanya. Jadi berada pada prestasi terbaik untuk mungkin melakukan upset. Apakah keputusan perlawanan malam ini akan merubat sedikit luka minggu lepas, Kit? Sama-sama kita saksikan. Kita masih lagi awal dalam perlawanan ketiga ini dan kedudukan masih lagi terikat 0-0. Kedua-dua pasukan masih mencari rentak untuk melakukan serangan. Namun dilihat pada awal minit perlawanan, Negeri Sembilan FC dilihat telah cuba dua kali
melobos masuk ke kawasan Kelantan FC. Antara perkara yang menarik saya perhatikan malam ni YK, ketiadaan wingback kiri kita, Tasnim Fitri dan juga Zamri Ramli. Coach K. Devon meletakkan Biom di bahagian kiri dan Daniel Hardy di bahagian kanan, manakala Arun Kumar beraksi sebagai peluang satu jaringan di minit yang ketiga. Minit yang keempat sebenarnya saudara. 3:59 detik minit jaringan itu tadi. Jaringan pembukaan untuk Ismail FC sebentar tadi selepas menyambut baik dan melewaskan penjaga gol, mantan penjaga gol Negeri Sembilan, Farizal Harun, dan memberikan jaringan dan menambah koleksi jaringan Zakwan sendiri. Kit, Rembatan yang baik, gol yang menarik sekali lagi, gol awal daripada kapten kita Zakwan Adaha. Rembatan half volley dari betul-betul hampir dengan penjuru kotak penalti, berjaya menewaskan Farizal Harun. begitu tenang beliau. Kalau kita lihat dia mengawal bola di kawasan yang boleh dikatakan bukan semua penyerang yang akan melakukan satu rembatan yang tepat, tapi Zakwan dilihat lebih tenang untuk menewaskan Farizal Harun. Itu saya kira satu tindakan kapten yang sangat hebat. Ketenangan tu saya rasa datang dengan pengalaman juga YK. Tahniah untuk Zakwan dan juga untuk Negeri Sembilan FC, dan kita harap momentum ni mampu dikekalkan hingga akhir perlawanan. Baik, satu mood yang kembali mewarnai Star of Paroi ketika ini dengan kehadiran penonton yang mematuhi SOP yang ditetapkan MKN dengan kapasiti 2,000 orang penonton sahaja yang dibenarkan berada di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi bagi menyaksikan aksi perlawanan yang ke-8 Liga Perdana musim 2021 di antara pasukan Negeri Sembilan FC berdepan pasukan Kelantan FC. Dengan kedudukan ketika ini, Negeri Sembilan mendahului dengan 1 gol kosong hasil jaringan Zakwan Abdul Razak sebentar tadi. Baiklah saudara, ada serangan yang dicuba dilakukan oleh pasukan Kelantan FC sekarang ini, namun Mohaimin pantas membaca gerakan yang cuba dilakukan oleh pasukan pemain-pemainnya. Kita harap YK keputusan perlawanan sebelum ni tak berulang, di mana Negeri Sembilan FC mendahului di awal perlawanan kemudian tewas 3-2. Kita harap pada perlawanan kali ini pemain-pemain Negeri Sembilan, barisan jurulatih mampu mengekalkan ketenangan, mengekalkan momentum, dan ini mungkin satu lagi serangan berjaya dipatahkan oleh pertahanan Kelantan FC. Namun Negeri Sembilan seperti biasa, Kate, tidak boleh terlalu yakin. Walaupun rekod mereka sebelum ini juga seperti ini, mendahului pada awal perlawanan tapi digusarkan. Mereka terlalu awal gembira di atas padang, Kate. Itu memang antara satu kerisauan untuk Negeri Sembilan musim ni YK, tapi kita pun dah masuk perlawanan ke-8. Saya kira pemain-pemain dan barisan jurulatih pun dah tahu apa yang perlu dilakukan, mana kelemahan yang perlu diperbaiki, dan pastinya sudah diperbaiki sebab dah hampir separuh musim berjalan. Baik, melihat pada prestasi Kelantan FC yang juga dilihat dalam musim Liga Perdana musim 2021 ini, hadir dengan 4 menang, 1 seri, 1 kalah, dan juga berada di tangga keempat, bermakna bawah satu tangga dengan kita, Kit. Mereka juga perlu melakukan sesuatu untuk memperoleh 3 mata malam ini. Perlu diingat Kelantan FC juga antara pasukan yang disebut-sebut
bakal naik ke Liga Super musim depan. Jadi ini antara perlawanan besar musim ini untuk kedua-dua pasukan, sebab di atas mereka cuma ada Sarawak United FC. Kalau kita fikirkan JDT 2 sudah pasti tak boleh layak ke Liga Super. Jadi perebutan slot ke Liga Super antara tiga pasukan ni memang sangat-sangat menarik lah musim ni, YK. Baik, ada plot yang bakal kita saksikan, drama yang mungkin satu lagi percubaan dikeluarkan. Satu lagi drama musim ini yang menarik di Liga Perdana musim 2020-21. Sepakan sudut untuk pasukan NSFC. Sekali lagi Zakwan cuba melakukan sesuatu di awal-awal minit perlawanan ini. Dan Negeri Sembilan berada selesa dengan 1 gol kosong. Ada berjaya bola itu masuk ke kawasan berbahaya, namun tidak ada pemain Negeri Sembilan yang marking untuk melakukan sesuatu pada hantaran tersebut. Sayangnya YK, hantaran yang sangat baik daripada Fahmi Faizal tadi. Tiada seorang pun pemain Negeri Sembilan FC yang cuba menyerang bola tu, dan mudah dikeluarkan untuk sepakan penjuru ketiga malam ni untuk NSFC. Kali ini Bium pula diberikan peluang untuk mengambil sepakan sudut, namun cuba menghantar pada barat. Bium menghantar ke dalam, terkeluar, ada peluang. Kono terlepas. Kawalan bola yang mungkin saya kira agak sedikit kelang kabut, laju dan terkeluar akhirnya. Sepakan ke dalam untuk agak berbahaya juga kedudukan pasukan Kelantan FC sekarang ni, dan kita boleh lihat tadi selepas bola itu keluar YK, mereka pemain Kelantan FC sendiri macam cuba mengalertkan masing-masing supaya siapa sepatutnya marking, siapa sepatutnya clear. Seperti Kelantan FC belum betul-betul panas sedikit, namun itu kesempatan yang perlu diambil oleh pasukan NSFC. Terdengar sedikit sorakan penonton di staf paruh ini juga boleh menggambarkan kegembiraan. Kita harapkan semua ini segera pulih seperti sedia kala lagi. Memang suara-suara yang dirindukan YK. Kita boleh dengar jeritan-jeritan mereka, sorakan mereka mampu membuat kita tersenyum lah di sini. Fernando pula ketika ini memberi koman kepada rakan-rakan sepasukan untuk menerima isyarat sepakan. Namun satu trik yang cuba dilakukan, melorong kepada Bium. Cantik, Bium berjaya melorong, namun berjaya dikeluarkan, terkena sedikit refleks dan memberikan sepakan sudut yang seterusnya untuk NSFC. Sekarang ini Negeri Sembilan berkubu di kawasan berbahaya Kelantan FC ini. Adakah ia peluang untuk kita menambah koleksi jaringan di awal lagi perlawanan malam ini? Itulah yang kita harapkan YK. Jadi semoga hantaran Zakwan ini berkualiti dan mampu mencipta peluang lagi. Namun Kono pula sekarang ini pemain yang perlu mereka berikan perhatian. Cuba melakukan sepak ke dalam, namun berjaya Farizal. Kelihatan Fernando cuba bermesra lah, saya kira, dalam istilah yang lebih mudah, lebih ramah. Zakwan penjaring gol pertama malam ini. Jaya Bium. Jaya dipatahkan. Intensiti Negeri Sembilan FC untuk kira-kira 15 minit pertama ni masih tinggi YK. Mungkin ini perancangan Coach Kevin untuk menekan pasukan Kelantan FC supaya Negeri Sembilan mampu mendapatkan sebanyak mungkin gol di awal permainan. Dan kita juga mengharapkan ianya momentum yang akan terus kekal
untuk 90 minit perlawanan. Itu yang kita harapkan sekarang ini. Namun itu dia. Permainan diteruskan kata pengadil. Ada terjahan. Pada saya agak keras juga terjahan tu tadi YK daripada Daniel Hadri, namun pengadil memberikan play on. Pengadil ini Muhammad Fairuzi meneruskan perlawanan. Mungkin melihat bahawa itu biasa. Mungkin dia lebih jelas melihat di padang. Betul. Kita kena percaya dengan pengadil ni. Okay. Baik, apa pun, lontaran ke dalam untuk Kelantan FC. Mereka pula cuba mengatur gerak untuk menyerang kubu Negeri Sembilan FC sekarang ini. Laju pemain ini. Wow, melorong cantik. Peluang, namun Muhaimin berani merempuh untuk memastikan gerakan pemain yang cukup berbahaya ini. Kita sedang menunggu zoom daripada kamera untuk memastikan siapakah pemain yang begitu lincah sebentar tadi, yang meluru masuk. Bermakna ini adalah pemain yang perlu diberikan. Saya rasa mungkin itu ialah pemain tengah mereka, Muhammad Syafiq Helmi. Larian yang baik daripada Syafiq Helmi melepasi 3 pemain Negeri Sembilan sebentar tadi, namun mujur. Barisan pertahanan kita Muhaimin, penjaga gol, berjaya menyelamatkan keadaan, tapi sekarang ni dia sedang mendapatkan rawatan. Ya. Itulah risiko yang perlu diambil oleh penjaga gol untuk memastikan gawangnya tidak mudah dibolosi. Namun melihat pada prestasi Muhaimin untuk perlawanan yang lepas, mungkin mendatangkan kemarahan kepada ramai penonton-penonton itu. Tetapi kita harapkan mereka sentiasa memberi peluang. Betul lah. Kita masih lagi di awal perlawanan dan awal permainan dan awal liga, dan kita mengharapkan semua pemain kita kembali kepada momentum. Apapun sekarang ini Negeri Sembilan sedang mendahului, dan Muhaimin tadi melakukan satu aksi yang saya kira berani. Betul, sangat berani, sangat berani. Kalau dia tak keluar untuk mendapatkan bola tu, 90% berisiko. Pastinya Kelantan berjaya menjaringkan dengan gol penyamaan. Baik, apapun sekarang ini direhatkan seketika untuk memberikan ruang kepada fizio untuk merawat Muhaimin yang mengalami kecederaan selepas merempuh gerakan berbahaya penyerang Kelantan FC tadi. Apakah Muhaimin akan kembali pulih dan boleh beraksi semula ataupun direhatkan? Kalau kita tengok, Damian Lim sudah pun bersiap untuk dimasukkan. Jadi kita tunggu keputusan yang akan dibuat oleh coach K. Devon. Dan saya kira ada betul juga, mungkin Damian akan dibawa masuk bagi menggantikan Muhaimin yang cedera. Dan itu dia saudara, seperti yang kita jangkakan, Damian akan dibawa masuk, penjaga gol simpanan untuk pasukan NSFC. Agak jarang untuk kita melihat aksi Damian. Mungkin malam ini kita berpeluang melihat betapa hebatnya pemain atau penjaga gol ini. Okay. Betul YK, kita harap Damian mampu memberikan persembahan terbaik, dan kita pun boleh tengok Muhaimin memang kurang gembira terpaksa dikeluarkan akibat kecederaan. Dan antara fakta menarik yang boleh dikongsikan YK, Damian Lim ni, kalau kepada penonton yang tidak kenal, dia merupakan bekas penjaga gol kebangsaan skuad bawah 23 negara. Dan ini bintang yang boleh kita lihat juga bakal menyinari bola sepak negara, dan sekarang ini mewakili pasukan NSFC.
Damian menggantikan Muhaimin untuk gawang NSFC. Dan tumpuan perlawanan. Sekali lagi Kelantan FC melakukan serangan menerusi pemain yang melakukan gerakan Solo Berjaya dipatahkan. Sekali lagi tadi YK, larian daripada Syafiq Helmi betul-betul lincah pemain tengah Kelantan FC ni. Hampir-hampir mencipta satu lagi peluang untuk skuad The Red Warriors. Maknanya pasukan ataupun jentera pertahanan Negeri Sembilan perlu memberikan fokus ataupun tumpuan kepada pemain ini yang boleh memberikan risiko kepada gawang Negeri Sembilan. Bercakap tentang benteng pertahanan, perlu kita beri perhatian. Nasrullah kembali beraksi untuk perlawanan ini selepas digantung satu perlawanan berdepan Kelantan United FC selepas mengutip 5 kad kuning, maafkan saya, 3 kad kuning. Bermakna kubu kita semakin kuat. Namun ada pemain kita yang tercedera. Itu dia kapten. Kapten kita pula yang tercedera sekarang ini selepas ada sedikit rempuhan sewaktu dalam kawalan bola tadi. Zakwan memegang bahagian lututnya. Kita tahu sejarah kecederaan yang dialami Zakwan, ACL. Jadi kita harap Dia tidak kembali semula betul tanpa ada sebarang masalah untuk kecederaan itu. Itu yang kita harapkan. dan dia dah bangun tu rasanya okey kot. InsyaAllah kita harapkan dia kembali semula mengemudi jentera serangan. Ini penjaring kita yang menghidupkan perlawanan dan semangat keseluruhan The Junks, khususnya sedang menonton di stadium maupun di NSFT TV live sekarang ini. Sembilan mendahului dengan 1 gol kosong hasil jaringan Zakwan di minit yang ke-3:59 saat. Zakwan sekali lagi mengatur gerak cantik, mengatur pada Rafael. Cuba mau masuk, Rafael melepaskan ke dalam, peluang. Namun satu lagi peluang. Akono sudah menggelonsor dengan cantik membaca hantaran bola. Namun Farizal lebih dahulu menggunakan advantage penjaga gol untuk membaringkan. Mungkin sedikit jauh tadi untuk Akono. Luar kata pembantu pengadil perlawanan. Lontaran ke dalam untuk Kelantan FC. Namun sekarang ini berbahaya. Kubu Negeri Sembilan berjaya bertungkus lumus pertahanan Negeri Sembilan. Namun bukan mudah untuk Kelantan FC masuk ke kawasan berbahaya NSFC. Itu antara, kalau kita tengok tadi yang melakukan blocking ialah Nasrullah tadi YK. Itu antara benda yang kita kehilangan pada perlawanan sebelum ni. Jadi memang penting peranan Nasrullah dalam pasukan Negeri Sembilan ni. Dan kita harapkan Nasrullah tidak lagi buat hal. Jadi dikeluarkan. Kelantan FC mengawal sekarang ini. Farizal Harun. Kelantan FC seperti kebuntuan untuk memecah masuk kubu NSFC. Lihat seperti mereka sedang mencari rentak. Barat. Fernando. Mudah. Barat Rafael. Zakwan. Senang Zakwan mengawal. Kono pula sekarang ini pemain yang juga perlu mereka risaukan. Namun ada tolakan, namun berjaya Kono mengimbang badan. Walaupun beliau bertungkus-lumus mengimbang badan daripada jatuh, tetapi orang cakap hantaran dia tu tak tepat pula. Sebab sia juga. Sebab masih off balance saya rasa tu. Tapi tak apa, usaha yang baik daripada Akono. Menggemparkan juga.
Rafael menenangkan Bium. Rafael menenangkan Bium. Sementara ada pemain Kelantan FC yang tercedera. Dan juga kita lupa nak maklumkan kepada semua penonton-penonton kita tentang perlawanan Liga Perdana musim 2021 dalam suasana Ramadan ini yang bermula pada pukul 10 malam. Betul lah, bagi memberi laluan kepada solat tarawih. Ya, dan menghormati suasana bulan Ramadan ini. Apapun saudara, kita sedang menonton sekarang ini adalah perlawanan yang ke-8 membabitkan pasukan NSFC menentang pasukan Kelantan FC, dan Negeri Sembilan dan juga Kelantan masing-masing perlu menang untuk perlawanan ini untuk mereka terus merebut mata, kerana merebut tangga juga di antara Kelantan dan juga NSFC. Seperti yang kita cakap tadi, kedua-dua pasukan antara yang disebut-sebut bakal mengisi slot ke Liga Super musim depan. Jadi memang kedua-duanya inginkan mata semaksimum mungkin untuk mengesahkan tempat. Dan sekarang ni kalau kita tengok pemain Kelantan FC berjersey nombor 9, Zulfahmi Abdul Hadi, terpaksa diusung keluar akibat kecederaan dan mungkin akan terus digantikan YK sekejap lagi. Ada dua pemain yang cedera dan terus digantikan malam ini. Satu dari Camp Negeri Sembilan dan satu lagi dari Kelantan FC hari ini. Dan sekarang saudara, Negeri Sembilan sedang mendahului di minit 25 dengan 1-0. Dengan keluarkan pemain Negeri Sembilan, Zulfahmi Abdul Hadi, dan memasukkan pemain berjersey 24, Yoganas Murugan. Aksi Damian bakal kita saksikan. Ini juga antara yang ingin saya saksikan dalam Camp Negeri Sembilan. Pemain-pemain yang baru yang dapat diperlihatkan di Start of Paroi ini. Negeri Sembilan dilihat lebih bermain defensif sekarang ini hingga hilang bola. Namun apakah peluang untuk mereka melakukan sesuatu sekarang ini? Zakwan cuba mencari Bium. Bium lalu cuba mencari lorongan yang cantik pada Bium. Berjaya memintas. Satu penyudah yang lemah sikit. Hantaran yang kurang kemas daripada Bium tadi. Seharusnya pada saya dia sepatutnya melakukan hantaran ke dalam kotak penalti. Ya. Tapi benda pun dah jadi, kita teruskan je lah permainan. Namun ada sekali-sekala apabila Negeri Sembilan melakukan serangan, ianya dilihat mendebarkan, saudara. Kembali sekarang ini Rafael berjaya mengawal. Apakah berjaya dihalang oleh pemain jersey nombor 39 ini, Christos Inzdizis. Jadi dikeluarkan. Barat Rafael tolakkan. Sepakan percuma untuk Negeri Sembilan. Gerakan yang baik daripada Rafael tadi, cuba mendapatkan sepakan percuma, berjaya. Jauh mencari Bium. Melorong kepada Akono, offside terlebih dahulu. Tindakan yang mungkin tidak melihat menyeluruh sudut pandang. Kerana Akono begitu selesa lari. Terlalu eager untuk menyerang YK. Dan kalau kita tengok sekarang perlawanan memasuki minit ke-28, Negeri Sembilan FC lebih selesa bertahan, memancing pasukan Kelantan menyerang sebelum melakukan serangan balas berbanding dengan 15 minit pertama tadi. Apakah itu satu strategi yang baik ataupun berisiko untuk Negeri Sembilan selesa di separuh masa yang pertama ini ataupun tidak? Bium sekarang ini cuba melorong kepada Akona. Namun Akono dikawal ketat.
ada dua pertahanan Kelantan FC yang dilihat mengawal pergerakan Akono. Barat. Sium. Kembali kepada Fernando. Jauh. Dikeluarkan. Daniel Hadri. Hilang kawalan bola yang tinggi melambung sebentar tadi. Nasrullah Hanif Johan. Sekarang ini dorongan kepada Bium yang berjaya dipatahkan, berjaya dibaca. Lontaran ke dalam untuk NSFC. Satu tindakan yang bijak bagi membolehkan kita menguasai bola sekarang. Akono. Barat. Negeri Sembilan melakukan pergerakan menyerang. Cuba kepada Rafael. Pergerakan yang berjaya dibaca oleh Kelantan FC. Masih lagi dalam kawalan pasukan NSFC. Sebelum bola tu keluar tadi, saya kira antara spell yang paling lama Negeri Sembilan FC mendominasi possession bola tadi. Dan kalau boleh dikekalkan momentum ni, mengawal posisi bola, tak ada masalah untuk kita dapat 3 mata malam ni, YK. Saya setuju dengan Kit. Sebentar tadi kita baru saja menyaksikan bagaimana kesemua pemain Negeri Sembilan berfungsi dengan baik. Kita kembali selepas water break 1 minit. Jangan ke mana-mana. NSFC TV, Negeri Sembilan sedang mendahului dengan 1-0 berdepan Kelantan FC. Mana? Ayo. Dah settle belum? Lagging server. Jadi perlawanan kembali dimulakan selepas water break. Negeri Sembilan FC buat masa ini sedang cuba menggerakkan serangan, melancarkan serangan. Di sebahagian kanan, Arun Kumar ketika ini kepada Fahmi Faizal yang menggantikan Saiful Rizwan Selamat yang digantung satu perlawanan, YK. Baik. Kelihatan seperti Negeri Sembilan enjoy the game malam ini dengan lebih banyak mengawal bola dengan tenang dan mengatur beberapa gerakan dan memastikan setiap pemain berfungsi untuk melakukan serangan seterusnya. Ketika ini masih lagi dalam kawalan adalah pastinya NSFC. Fernando cuba mencari Bium. Rafael berada di mana-mana padang sekarang. Rafael Bium, peluang yang baik untuk menghantar ke dalam, mencari rakan sebab Akono tadukan yang melambung sedikit.
dari atas gawang. Namun itu adalah isyarat bahawa NSFC telah kembali, tuan-tuan dan puan-puan. Bincang Hobin. Sekali lagi gerakan yang baik daripada Negeri Sembilan. Hantaran-hantaran sebegitu YK yang harus diteruskan oleh Bium, kerana kita tahu kemampuan Akono dalam kotak penalti, kemampuan menanduk dia. Jadi kalau dalam 4-5 kali lagi peluang tersebut berjaya dicipta, tak mustahil satunya akan menerjah jaring. Betul. Saya percaya juga itu satu lagi analistik yang boleh dilihat logik. Ada argument selepas rakan mereka diterjah. Kita lihat apakah kecederaan yang dialami oleh pemain yang terbaring ini, Kit. Siapakah beliau? Mungkin Izafik, iaitu pertahanan kiri mereka. Pelanggaran yang agak keras tadi YK. Memerlukan fizio masuk ke padang untuk melihat kecederaan yang dialami oleh pemain ini yang sedang terbaring. Namun ada lagi ketidakpuashatian di antara pemain, namun berjaya dikawal oleh kapten. Inilah peranan kapten ketika ini, Kit. Untuk menenangkan. Betul YK, supaya tidak emosi tidak terlalu tinggi dalam perlawanan. Tapi kecederaan kepala yang dialami oleh pemain Kelantan FC ni mungkin saya kira agak kelihatan serius. Seperti serius. Namun apa pun, kita menantikan apakah isyarat daripada fizio kepada pengadil perlawanan malam ini untuk memutuskan sama ada stretcher dibawa masuk ataupun pemain ini meneruskan perlawanan. Namun dia berdiri seperti mampu meneruskan perlawanan ataupun dibawa keluar tanpa stretcher. Jadi kita harap tiada kecederaan serius. Tidak ada kecederaan serius. Baik. Dan ketika ini Kelantan FC akan beraksi dengan 10 orang pemain, sementara menantikan pemain ini kembali daripada cedera dan kembali semula untuk memastikan Kelantan juga beraksi dengan 11 orang pemain. Baik. Kelantan FC pula sekarang ini melakukan serangan ke kubu NSFC. Tumpuan di start off Paroi. Berjaya dikeluarkan. Tenang, Barat mengeluarkan, mencari Akono. Cuba melarikan bola jauh, namun bola wantuan yang memberikan peluang kepada Kelantan FC untuk mendapatkan sepakan percuma. Terjahan Akono tadi mengundang rasa tak puas hati daripada bench Kelantan FC, dan pada saya terjahan tersebut tak patut dilakukan sebab masih ada pemain yang boleh bertahan untuk Negeri Sembilan. Omar Izafik Ruzi mengalihkan kedudukan asal bola yang mewujudkan rasa tidak puas hati Akono sebentar tadi, namun itulah dia gurauan mungkin. Baik, memberikan tekanan kepada pasukan NSFC sekarang ini. Kelantan FC menerusi Izafik, namun berjaya Bium berada di posisi itu. Apakah itu adalah sepakan percuma? Kekasaran Sekali yang lagi, dilakukan Fernando tadi YK. Ada kekasaran yang dilakukan, tapi di luar kotak. Di luar kotak. Bukan sepakan percuma. Bukan penalti kick, tapi sepakan percuma di luar kotak. Dalam situasi yang agak berbahaya ni. Juga saya kira berisiko untuk NSFC yang berada selesa ketika ini di minit yang ke-37. Sepakan percuma di luar kotak penalti, namun ia masih lagi dalam kawasan berisiko. Betul. Untuk mereka menghasilkan jaringan dan menerjah jaring NSFC. Ini dia kemampuan yang boleh kita lihat dan tumpuan sekarang ini kepada Damian yang baru diturunkan bagi menggantikan Muhaimin. Apakah kemampuan pemain yang mewakili skuad muda kebangsaan ini? Nampaknya Zakwan cuba memberitahu pengadil yang wall agak jauh.
Itu pengalaman. Beraksi di antarabangsa. Betul. Membolehkan Zakuan argue. Dan akhirnya pengadil mengalah dan mengedepankan sikit. Bersetuju dengan pendapat kapten berpengalaman ini. Baik, tumpuan sekarang ini. Ya! Satu sepakan yang padu namun tersasar. Walau bagaimanapun, kalau kita memberikan juga tumpuan kepada Damien sebentar tadi, dia kelihatan fokus ke arah bola. Dan divingnya sebentar tadi memang mengikut arah bola. Kit. Dan mungkin kalau percubaan tadi on target, berjaya diselamatkan Damien. Namun rembatan deras daripada Christos tadi memang deras. Mujur tersasarlah daripada gawang gol. Kembali tenang semula di Star of Paroi. Giliran Negeri Sembilan pula sekarang ini, namun berjaya dikekang. Sekali lagi berebut sesama sendiri juga. Masalah dan memberikan peluang kepada Kelantan FC, jauh membawa masuk ke kubu. Dan sekarang ini mereka pula menguasai dan berada di kawasan Negeri Sembilan. Sekali lagi Zafik. Yoga Raj. Ini juga pemain yang boleh diberikan perhatian. Yoga Raj. Murugan, antara ubi muda pasukan Kelantan FC. Yang juga dilihat lincah. Saya kira YK, sepakan percuma yang diperoleh Negeri Sembilan ni amat penting kerana berjaya mengurangkan tekanan. Sebab kalau kita lihat 4-5 minit sebelum ni, Kelantan FC betul-betul menekan pertahanan Negeri Sembilan, melakukan serangan bertali arus. Akono berjaya mengelah. Minit masa permainan sekarang di Star of Paroi. Menyaksikan kedua-dua pasukan seperti telah menemui momentum untuk mengharungi Liga Perdana musim 2021 ini, Kit. Betul. Hantaran ke tengah. Satu peluang yang berjaya dihalang. Mungkin bulan-bulan puasa ni, Kit. Keadaan fizikal pemain-pemain juga tidaklah kata begitu 100% cergas. Mungkin. Namun mereka adalah pemain profesional yang perlu berdepan walaupun di bulan puasa. Mereka perlu teruskan perjuangan ini. Bono cuba melompat tinggi namun sepakan percuma untuk Kelantan FC sekarang ini. Cuba mencari ruang. Bagaimanakah cara untuk memecah kubu NSFC. Namun Bium berjaya menghalang lambungan yang dilakukan sebentar tadi. Sekali lagi Akono cuba melompat tinggi tapi tak dapat gapai bola tu, Kit. Jatuhkan, cuba meraih simpati. Akono serba tak kono hari ini. Cuba mencari ruang. Kali ni kono. Tapi saya rasa tu wajar diberikan kad kuning. Rasanya daripada belakang tak mainkan bola, tapi tak apa. Terlalu dramatik. Mungkin juga. Barat Kumar. Bium. Rafael. Laju kaki Rafael. Cuba menghela.
Namun apakah berjaya Rafael dijatuhkan. Memberikan sepakan gol kepada pasukan Kelantan FC selaku tetamu yang hadir ke Star of Paroi yang ketinggalan ketika ini 1-0. Zakwan, terima kasih, minit keempat menceriakan Star of Paroi. Kalau saya boleh kongsikan YK, Sila. seharusnya perlawanan ini berlangsung di Kota Baru. Tapi disebabkan Kerajaan Negeri Kelantan tidak membenarkan sebarang aktiviti hiburan dalam bulan Ramadan termasuk perlawanan bola sepak. Jadi Negeri Sembilan FC berbesar hati bersetuju untuk mengadakan perlawanan ini di Star of Paroi dan bertindak selaku tuan rumah. Bermakna Kelantan adalah tuan rumah di Star of Paroi hari ini. Kita ni selaku tetamu. Tetamu di laman sendiri. Tetamu di laman sendiri, itu menarik Kit. Akono sekarang ini saudara berada di kawasan berisiko. Dijatuhkan. Ada satu tackle halus. Dan kita boleh tengok Christos dengan memang berjaya, agak marah dengan Yoga Raj tadi. berjaya dibaca ataupun berjaya dilihat oleh pembantu pengadil atau penjaga garisan kita. Ini peluang untuk Negeri Sembilan. Apakah Kapten Idaman Malaya ini mampu memberikan lagi senyuman kepada kamp NSFC? Untuk separuh masa yang pertama. Tambahan masa yang diberikan sebentar tadi. Apakah tindakan yang akan mereka lakukan? Biom, Zakwan, kedua-duanya dalam posisi untuk menendang. Tetapi Biom yang mengambil tindakan, namun Farizal berjaya membaca. Namun itu adalah satu strategi yang saya kira bijak juga, berjaya mengelirukan lawan kerana lorongan ataupun sepakan bola tersebut melintasi gawang Kelantan FC. Hantaran ke Fapus tadi, hantaran yang agak baik saya kira YK, namun dengan pengalaman yang dimiliki Farizal Harun, dia berjaya membaca hantaran tersebut. Kita masih lagi belum lihat aksi Damian sekarang ini. Belum diuji. Masih belum diuji. Masih belum diuji. Sepakan sudut, ya. Kesilapan daripada Yusri yang memberikan lontaran ke dalam kepada Negeri Sembilan di hujung babak pertama ini. Kesilapan penerimaan bola. Teknik penerimaan bola mengakibatkan Negeri Sembilan memperoleh lontaran ke dalam. Ini mencari Biom. Cantik, namun mudah untuk Farizal melakukan tangkapan. Idea yang menarik, cuma mungkin terlalu perlahan daripada Biom tadi. Cari Akono peluang sekarang ini. Peluang sekali lagi. Farizal berani merempuh Akono yang saya kira tegap juga tu. Sikit lagi aku nak dapat tadi. Ada peluang, namun bukan rezeki Akono. Tak kono dia hari ini. Tak apa tuan-tuan dan perempuan, sekarang ini kita berikan tumpuan. Negeri Sembilan FC kembali mengasap. Biom cari Akono jauh, namun apakah berjaya? Akono mengawal. Arun Kumar. Saya kira Negeri Sembilan Dan itu dia separuh masa pertama berakhir dengan senyuman di Star of Paroi. Jadi kita harapkan Negeri Sembilan mampu untuk teruskan momentum ini dan sekurang-kurangnya menambah satu lagi gol pada babak kedua supaya kedudukan menjadi lebih selesa untuk NSFC. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di NSFC TV.
kita kembali untuk separuh masa yang kedua. Perlu diingatkan, tiket perlawanan tidak dijual di kaunter tiket tetapi hanya boleh dibeli secara online di tiket hotline sahaja. Penonton hanya dibenarkan membeli 2 tiket sahaja. Paling penting, wajib membawa IC dan tiket tidak boleh dipindah milik. Situasi seperti ini yang tidak boleh berlaku sama sekali. Ingat, beratur dan kekalkan penjarakan fizikal. Paling penting, datang awal bagi memudahkan urusan di kaunter saringan. Hanya penonton tuan rumah sahaja dibenarkan masuk ke stadium dan tiada konsep away day. Penonton digalakkan untuk membawa sejadah sendiri untuk menunaikan solat. Paling penting, sentiasa sanitasi tangan setiap masa dan juga kekalkan penjarakan fizikal ketika solat. Penonton tidak dibenarkan duduk secara rapat seperti ini. Ingat, sila duduk di tempat yang telah disediakan dan mengekalkan jarak 1.5 meter. Apabila sudah berada di tempat duduk yang disediakan, penonton diingatkan untuk sentiasa memakai pelitup muka dan paling penting, penonton tidak digalakkan untuk bersentuhan dengan penonton lain ketika bersorak atau meraihkan gol. Tandas akan ditutup pada waktu rehat separuh masa perlawanan bagi mengelakkan penonton berkumpul seperti ini. Jadi kalau ingin ke tandas, sila ke tandas sebelum atau sewaktu perlawanan berlangsung. Penonton harus meninggalkan stadium serta-merta dan dilarang sama sekali untuk berhimpun atau menunggu pemain di luar seperti mereka ini. Bagaimana? Mudah bukan? Kerjasama anda amat penting bagi memastikan setiap SOP kemasukan penonton dipatuhi dengan baik. Keselamatan anda adalah tanggungjawab kita semua. Jadi, adakah anda sudah bersedia? Ayuh, pemain ke-12, kita kembalikan sorakan penonton di stadium. Hobin, Jang, Hobin.
You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it. Perlu diingatkan, tiket perlawanan tidak dijual di kaunter tiket tetapi hanya boleh dibeli secara online di tiket hotline sahaja. Penonton hanya dibenarkan membeli 2 tiket sahaja. Paling penting, wajib membawa IC dan tiket tidak boleh dipindah milik. Situasi seperti ini yang tidak boleh berlaku sama sekali. Ingat, beratur dan kekalkan penjarakan fizikal. Paling penting, datang awal bagi memudahkan urusan di kaunter saringan. Hanya penonton tuan rumah sahaja dibenarkan masuk ke stadium dan tiada konsep away day. Penonton digalakkan untuk membawa sejadah sendiri untuk menunaikan solat. Paling penting, sentiasa sanitasi tangan setiap masa dan juga kekalkan penjarakan fizikal ketika solat. Penonton tidak dibenarkan duduk secara rapat seperti ini. Ingat, sila duduk di tempat yang telah disediakan dan mengekalkan jarak 1.5 meter.
Baik, kita kembali dengan mood yang baik di Star of Paroi hari ini. Selepas mendahului di separuh masa yang pertama, 1-0 hasil jaringan Zakwan pada minit yang ke-3.59 saat. Yakni minit yang keempat lah. Betul lah. Jadi kita harapkan terus Negeri Sembilan mampu teruskan prestasi dalam usaha meraih 3 mata, sebab nak tak nak kita ini peluang terbaik untuk kita kembali ke pesada liga YK. Betul. Ya. Sepak mula untuk separuh masa yang kedua baru saja kedengaran, dan Negeri Sembilan sekarang ini perlu terus mengekalkan momentum yang sama di separuh masa yang kedua. Itu yang kita harapkan. Rafa sekarang ini cantik gerakan yang dilakukan untuk mencari Zakwan. Main on, kata pengadil perlawanan. Diteruskan. Akono. Wow. Ada gerakan-gerakan yang mencemaskan kubu Kelantan FC. Untuk separuh masa yang kedua ini dari camp NSFC Kid. Permulaan yang garang daripada Negeri Sembilan sekali lagi, seperti babak pertama tadi YK. Jadi kita harap mungkin mampu mendapatkan gol kedua. Nando tenang mengawal pertahanan Negeri Sembilan, mencari Zakwan terlalu jauh, namun Barat berjaya mengawal. Rafael sekarang ini mengawal. Bium bergerak, namun terlalu lambat untuk Rafael melakukan tindakan. Namun saya kira kalau sedikit awal untuk menggerakkan Bium ke depan, saya rasa lebih selesa untuk Bium melakukan sepakan ke dalam gawang. Betul, dan kawalan Rafael tadi pun sedikit jauh daripada kakinya, kawalan bola tadi. Kembali dalam kawalan NSFC. Zakwan, semangat yang ditiupkan malam ini mencari Rafael. Apakah berjaya Rafael mencari ruang untuk melakukan sepakan atau, dan akhirnya terlalu lama Rafael memegang bola tadi YK untuk melakukan ataupun melakukan apa-apa tindakan. Betul. Mungkin kawalan yang begitu ketat berada di kawasan yang berisiko. Tempuhan yang berjaya dilepasi. Kelantan FC sekarang ini cuba mengasak NSFC. Mudah dipatahkan. Peluang untuk Negeri Sembilan sekarang ini. Akono. Satu lambungan cantik. Tolakan kurang kemas. Berikan sedikit risiko sekarang ini. Bium berjaya membaca hantaran tersebut. Tanda keluar. Satu sepakan yang saya anggap terlalu terburu-buru. Dan saya kira serangan Kelantan FC tadi berpunca daripada wingback kanan kita Daniel Hadri yang silap melakukan hantaran. Dia seharusnya lebih berhati-hati dan lebih fokus untuk mencari rakan sepasukan di atas padang. Baiklah, tuan-tuan dan puan, dengan kapasiti 2,000 orang penyokong di dalam stadium, dan anda yang sedang menonton sekarang ini, terima kasih banyak-banyak. NSFC melakukan satu serangan tiba-tiba menerusi Rafael sebentar tadi. Selepas berjaya melepasi beberapa orang pemain, namun tidak berada di posisi yang betul untuk melakukan ataupun meledakkan satu sepakan ke gawang Kelantan FC. Gerakan yang baik daripada Rafael, dan kita harus puji juga larian yang dibuat oleh Zakwan Adha, kapten kita, yang berjaya menarik dua pemain lawan tadi untuk membuka ruang kepada Rafael melakukan percubaan. Dan sepakan penjuru yang pertama di babak kedua ini untuk Negeri Sembilan. Menyokong di stadium sekarang ini juga dalam keadaan yang sangat ketat, dikawal dengan SOP.
bagi sama-sama mematuhi peraturan MKN. Sedikit terburu-buru sebenarnya untuk Negeri Sembilan melakukan apa-apa sahaja sebentar tadi. Sekarang ini kita kembali semula ke dalam padang. Rembuhan yang menjatuhkan Fernando. File sekali lagi. Agak kalau kita lihat Kit, semua import kita bekerja keras malam ini. Baik Rafael, baik Bium maupun Akono. Memang betul YK, dan kita harapkan peluang-peluang yang diciptakan ini, penyerang kita mampu menjaringkan gol kedua supaya andai kata Kelantan FC berjaya menyamakan kedudukan, tidaklah nanti kelam kabut pasukan Negeri Sembilan FC untuk mendapatkan gol kedua. Barat. Hantaran yang tidak tepat mematahkan serangan. Kelihatan pengawalan kedua-dua pasukan agak seimbang di minit yang ke-51 ini. Walaupun Negeri Sembilan mendahului 1-0 selaku tetamu di Paroi. Macam mana nak korban tu? Atau tetamu di tanah sendiri. Dan pastinya tekanan buat masa ni tinggi untuk Kelantan FC mencari gol penyamaan. Tambahan penyokong yang hadir juga, saya percaya kebanyakan mereka adalah dari sekitar Negeri Sembilan. Tenang Negeri Sembilan, cantik. Formasi yang dilihat tidak terburu-buru, tetapi penyudahnya begitu. Kit. Hantaran yang kurang kemas daripada Arun tadi, dia cuba menghantar kepada Nasrullah, tak menyedari ada pemain lawan di belakang Nasrullah, dan Nasrullah terpaksa melakukan clearance supaya keadaan tidak menjadi lebih berbahaya untuk Negeri Sembilan FC. Tidak dikawal nampaknya. Kelantan sekarang ini cuba masuk dan mengasak kubu Negeri Sembilan. Tandukan mudah. Fernando sebentar tadi mengeluarkan bola di kawasan berbahaya. Berjaya sekali lagi Fernando, bekerja keras. Itu import kita di pertahanan, Kit. Betul. Agak kucak-kacir bahagian pertahanan kita untuk permulaan babak kedua ni YK. Mungkin ada sesuatu yang disedari oleh Marco Ragini, membuat sedikit perubahan taktikal, memberi tekanan, memberi lebih tekanan kepada barisan pertahanan skuad Jang. Namun kelihatan import kita tidak mengecewakan. Yang penting kita bayar dia tu berbaloi. Satu freestyle bicycle kick yang dilakukan oleh pemain itu tadi sebentarnya, saudara. Kapten pasukan mereka Mario Arquez Blasco dengan satu freestyle bicycle kick yang tidak dijangka-jangka, menyamakan kedudukan di saat Paroi di minit yang ke-54. Hantaran yang baik daripada pemain sayap Kelantan FC tadi, dan macam saya cakap tadi YK, ada sedikit kucar kacir di barisan pertahanan. Kelantan FC berjaya memberikan extra man di bahagian sayap yang menyebabkan Boom terpaksa bekerja keras mengawal dua pemain, dan seorang tadi terlepas, membuat hantaran yang sangat-sangat berkualiti dan penyudah yang cukup world class daripada Mario
kapten pasukan Kelantan FC. Satu Walau sama. bagaimanapun Kit, itu adalah satu aksi akrobatik yang begitu menggembirakan kem Kelantan dari Mario Arquez Blasco selaku ketua pasukan mereka hari ini. Ketua pasukan Negeri Sembilan juga yang menjaringkan gol pembukaan untuk NSFC, manakala ketika ini melakukan gol penyamaan juga adalah ketua pasukan mereka. Saingannya cukup sengit di Star of Paroi. Kelantan FC 1, NSFC 1. Dan sekarang ini mereka pula mengasak. Kelantan FC cuba melakukan asakan yang sebentar tadi kita saksikan juga mencebaskan camp NSFC. Barisan pertahanan NSFC seharusnya lebih fokus, lebih alert dengan serangan-serangan bertali arus yang dilakukan oleh Kelantan buat masa ini. Namun mereka masih lagi mengawal. Dan itu saya pun menarik nafas lega juga selepas mereka dapatkan gol penyamaan. Asakan mengekor lain. Kad kuning pertama dilayangkan kepada Alien Cherry Akono. Saya tidak pasti apakah kesalahan yang berlaku di hujung padang itu sementara kita sedang menyaksikan sepak bola. Kad kuning yang saya kira tak seharusnya dikutip oleh Akono, namun berdasarkan gaya bahasa pengadil tadi nanti kita sudah dapatkan kerana apa? beberapa kali dia melakukan kekasaran. Akono sekarang ini. Menggunakan fizikalnya untuk mendapatkan bola sebelum terkeluar, tapi itulah dia, hantaran terlalu laju. Sekarang ini hantaran ke dalam untuk Kelantan FC. Jauh. Padukan Barat. Arun Kumar Melu sebentar tadi. Baru kelihatan aksi Damien ini sebenarnya. Walaupun gol penyamaan tadi, saya kira Damien tidak juga boleh dipersalahkan kerana itu adalah aksi akrobatik yang secara tiba-tiba dilakukan oleh Mario Arquez Blasco. Dan memang bukan salah Damien Lim, dia tak ada peluang langsung nak menyelamatkan bola tu, percubaan yang amat menarik. Dan dia berada di posisi yang betul ketika itu. Dan saudara bukan nak backup, tetapi belum ada lagi aksi yang betul-betul melibatkan Damien ketika ini untuk NSFC. Yakin untuk mendakap bola lambungan sebentar tadi. Lambat tindakan Aaron. Cantik wantu cuba tapi berjaya dipatahkan. Kelantan FC sekarang ini masuk ke dalam kawasan berbahaya Negeri Sembilan, berjaya dipatahkan. Ini pula giliran Rafael melakukan sesuatu, larian deras, dikejar. Namun Bium hadir untuk memudahkan gerakan sekarang ini. Akono. Bium antara pemain import NSFC yang boleh dipuji kerana bekerja keras untuk memastikan jentera Negeri Sembilan maupun pertahanan Negeri Sembilan terus bertahan. Ada lagi terjahan keras yang dilakukan oleh pemain Kelantan FC. Kedengaran suara-suara penyokong NSFC yang mula rasa tak senang YK dengan situasi semasa kedudukan satu sama ketika ini. Kita harapkan pengadil perlawanan malam ini Muhammad Fairuzi Mat Desa berjaya mengawal perlawanan dengan tenang. Sementara sekarang ini sepakan percuma untuk NSFC.
Cari Akono. Akono mencari ruang untuk satu kesudahan yang sedemikian rupa, saudara. Walaupun ada gerakan yang agak berani dilakukan oleh Aaron Kumaramalu sebentar tadi dari pertahanan bergerak laju untuk melakukan sesuatu, tetapi sayangnya satu sepakan lambung yang sia-sia. Dia pun mendapat tekanan daripada pemain Kelantan FC tadi, dan sementara itu YK Negeri Sembilan membuat 2 pertukaran, mengeluarkan Daniel Hadri di bahagian wingback kiri, menggantikannya dengan Zamri Ramli, dan Anas Rahmat dimasukkan menggantikan Fahmi Faizal. Jadi saya kira Bium akan kembali mengemudi jentera tengah Negeri Sembilan, dan Zamri Ramli akan berada di wingback, manakala Anas akan kembali ke centre back. Gerakan menarik daripada Jack Hindle. Percubaannya terkena palang gol, dan buat masa ini Negeri Sembilan berada dalam keadaan tertekan, cuba mengawal kembali permainan untuk mencari gol kedua. Rafael sekarang ini laju mencari rakan sepasukan, cuba mencari Zakwan. Berjaya Zakwan, lepas Zamri arah ke tengah. Kekasaran yang tidak seharusnya dilakukan oleh Zamri sebentar tadi. Baik, saudara. Sementara gema dari speaker stadium ini ada beberapa percubaan juga berbahaya dari pasukan Kelantan apabila sepakan yang terkena palang, dan sebentar counter attack yang dilakukan oleh NSFC sebentar tadi untuk yang kita saksikan pada minit-minit sebelum ini tadi. Okay. Hantaran ke dalam untuk NSFC yang tadinya selesa mendahului, tiba-tiba dikejutkan dengan gol penyamaan pada minit ke-54 sebentar tadi daripada kapten pasukan Kelantan FC, Mario Arquez Blasco. Negeri Sembilan cuba melakukan serangan ketika ini. Fernando kepada Boom, cuba mencari Rafael. Tak foul kata pengadil. Walaupun ada kekasaran, tapi main on kata pengadil perlawanan malam ini. Zakwan tidak dikawal. Bium dan juga Fernando Barbosa. Sayang sekali Arun. Arun ada peluang sebentar tadi, walaupun
bermain selaku pertahanan di posisi pertahanan, tetapi berjaya beberapa kali melakukan gerakan-gerakan yang berbahaya. Mungkin dia pun tak jangka untuk dapat peluang tu tadi. Namun satu lagi peluang disia-siakan oleh Negeri Sembilan FC. Satu lorongan yang berjaya dibaca. Kita mengharapkan Negeri Sembilan berjaya mendapatkan satu lagi gol. Fernando Barbosa juga antara import kita yang bekerja keras di posisi pertahanan, Kit. Betul, setakat ini dia beraksi dengan cemerlang. Cuma gol yang dilepaskan oleh NSFC tadi bukanlah sesuatu yang dijangka atau diharapkan, sebab percubaan akrobatik yang cukup menarik YK daripada kapten pasukan Kelantan FC Mario tadi. Satu lagi drama yang menarik di Star of Paroi. Pemain Kelantan FC cuba masuk mencari ruang untuk menggandakan jaringan. Akono mencari Rafael. Sekali lagi Bium. Kadang-kadang tindakan awal yang memberikan risiko berjaya dihalang. Sekali lagi dikeluarkan. Asakan bertubi-tubi dari kem Kelantan ini mencemaskan. Dan akhirnya Fernando membuat keputusan untuk terus melambung mencari Rafael. Mudah dirampas. Kalau kita lihat YK, sejak babak kedua tadi Kelantan FC betul-betul menumpukan kepada pertahanan kiri Negeri Sembilan, di mana serangan bertali arus dilakukan di situ. Wah. Penyokong bertindak. Agak agresif apabila mengambil lambat sebenarnya untuk memutuskan keputusan untuk sepakan percuma. Namun itu tadi sepakan percuma yang dilihat Akono dan juga Zamri seperti tidak mempunyai persefahaman. Mungkin masing-masing mengatakan yang itu bola masing-masing, tapi tak apa. Negeri Sembilan FC berjaya mendapatkan sepakan penjuru yang bakal diambil oleh kapten kita Zakwan Abdul Razak, yang juga penjaring gol pembukaan malam ini. Kapten versus kapten. Selepas kedua-dua kapten menjaringkan gol malam ini, kita saksikan apa pula tindakan kapten Negeri Sembilan yang seterusnya ini. Ada kecederaan. Ada pula helah ataupun kecederaan yang betul-betul dialami oleh pemain ini. Apakah mengakibatkan pemain ini menerima rawatan? Dan sementara pengadil perlawanan adakah itu taktik? Kekeliruan mungkin. Jack Hindle ingin dapatkan rawatan, tapi sepakan sudah dia memberi peluang kepada, namun Bium sekali lagi masih dengan kawalan Negeri Sembilan. Zakwan, cantik tindakan Bium. Satu sepakan yang dramatik mencari sudut Tiago menghadirkan gol yang kedua di Star Paroi. Satu sepakan dan gerakan yang cantik yang dilakukan diasaskan oleh Bium, dan kemudian memberikan satu
akses mudah untuk Zakwan melakukan specialize-nya. Sebenarnya rembatan yang menarik daripada Zakwan, walaupun diumumkan Zakwan yang menjaringkan gol tadi, saya kira mungkin gol sendiri sebab Negeri Sembilan Terkena. berjaya, Farizal Harun tadi berjaya menyelamatkan keadaan. Namun jaringan ataupun sepakan itu begitu dramatik apabila Farizal berjaya menepis, namun bola masih lagi berada dalam gawang, dalam kawasan menghadirkan gol, dan akhirnya pemain-pemain Negeri Sembilan ini menyerbu untuk menyudahkan jaringan itu. Itulah Betul. drama yang satu lagi dapat kita saksikan di Star Faroe ini, Kit. Dan YK kita boleh rasa kelegaan dalam kalangan penyokong selepas gol kedua Negeri Sembilan berjaya dihasilkan pada minit ke-69 tadi. Billboard berubah 2-1 minit yang ke-70. Ada terjahat, saya kira ada dua-dua tindakan mengangkat kaki antara dua pemain ini. Dan pengadil menyalahkan pemain Kelantan FC tadi, pemain gantian mereka iaitu Yogaraj Murugan. Mendapat protes daripada pemain-pemain The Red Warriors. Tapi pengadil mungkin lebih nampak mungkin ada terjahan di atas udara daripada Yogaraj. Dan kedua-dua pemain kini YK sedang mendapatkan rawatan. Ini adalah antara perlawanan yang begitu banyak kecederaan semasa perlawanan. Dan ketika ini ada dua pemain dari kedua-dua pasukan yang terbaring di atas padang. Seorangnya adalah Anas Rahmat, dan seorang lagi wakili Kelantan FC tadi adalah Yogaraj Murugan. Jadi apapun YK, sepakan percuma diberikan kepada Negeri Sembilan FC. Dan kedua-dua pemain pun nampaknya dah boleh bangun dan mungkin kecederaan yang tidak serius. Ada pemain yang akan dibawa masuk, dan itu dia Rafael bawa keluar. Dan pemain berjersey nombor 16 iaitu Selvan Anbulagan yang dinanti-nantikan akan dibawa masuk bagi mentajamkan lagi jentera serangan NSFC hari ini. Kit, pandangan awak pula macam Betul, mana? dan kita pun memang Mengharapkan. dah biasa dengan kemasukan Selvan pada babak kedua. Seperti yang selalu dilakukan oleh Coach Kedevan untuk menambah kelajuan di jentera serangan. Dan satu lagi pertukaran YK, ini pertukaran kelima Negeri Sembilan malam ini, mengeluarkan Wira Negeri Sembilan iaitu Kapten Zakwan Adham Abdul Razak dan memasukkan pemain sayap Faris Daniel. Selepas 2 gol, Zakwan direhatkan. Akrono mengalami kecederaan dan nampaknya dia betul-betul berada dalam kesakitan YK selepas jatuh akibat pelanggaran daripada di udara. Nampak gaya macam serius, tapi kita harapkan ia bukanlah sesuatu yang menakutkan. Dan lebih malang lagi, Negeri Sembilan dah pun membuat 5 pertukaran. Jadi tiada lagi pertukaran boleh dilakukan. Tapi itulah, walaupun nampak menggelintin tadi, dia dah berdiri dah. Begitulah drama kita. Drama babak demi babak yang kita bakal saksikan. Dan kedudukan yang agak getir sekarang ini antara kedua-dua pasukan yang satu ketika dulu pernah berada dalam satu kancah liga tempatan. Di pentas akhir Piala Malaysia pun pernah. Itu adalah sejarah-sejarah pertemuan di antara pasukan, kedua-dua pasukan ini. Dan kita berhenti untuk water break dulu YK, seminit. Baik,
Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Gagal lah hari ni. Hari ni gagal lah. Puluh dia tak ada, ambil puluh dia. Uish. Sakit main pusat tu lah. Ya kot. Tak, kau rasa tadi tak boleh kira gol dia lah. Aku punya call lah. On goal ke? Terima kasih. 7-0-3. 0-3. Baik saudara, baru saja diumumkan 703 orang penonton yang hadir ke Star of Paroi hari ini demi mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh MKN bagi meneruskan Liga Perdana berlangsung dengan baik dalam gelembung sukan oleh KBS. Betul, walaupun tidak mencapai jumlah maksimum iaitu 2,000 penyokong, tapi saya kira beraksi dalam bulan Ramadan ni memang ia tetap satu angka yang baiklah untuk pasukan Negeri Sembilan FC. Tambahan apabila ada terjahan sementara itu. Ini pemain yang menghadirkan gol penyamaan ataupun melakukan aksi akrobatik sebentar tadi. Kapten mereka Mario Arquez Blasco. Dan sekarang ni pada saya YK Negeri Sembilan harus berhati-hati. Macam saya cakap YK, Negeri Sembilan sekarang ni harus berhati-hati sebab Kelantan FC telah pun memasukkan penjaring terbanyak mereka musim ini. Pemain berjersey nombor 19 Nur Syamil Abdul Ghani yang telah menjaringkan 3 gol kesemuanya daripada bangku simpanan. So kita boleh panggil dia super sub untuk The Red Warriors musim ni. Baiklah, walau bagaimanapun kita juga perlu memberikan tumpuan sekarang ini kepada jentera serangan Negeri Sembilan, Selvan dan peluang gol! Hanya Sipi sedikit tersasar. Namun itu sekali lagi serangan yang mencemaskan daripada Ubi Muda Negeri Sembilan pula, Kid. Betul YK, dan kerana itulah pemain-pemain yang laju, pemain muda ni dimasukkan pada akhir perlawanan untuk menambah kelajuan di jentera serangan yang kita boleh lihat tadi. Faris Daniel, pemain gantian, mencuri bola, membuat hantaran ke Selvan yang sudah pun melepasi benteng pertahanan Kelantan FC. Namun rembatan Selvan mungkin tak cukup deras, berjaya diselamatkan oleh Farizal Harun untuk sepakan penjuru. Dan ada kecederaan yang dialami oleh pemain Kelantan FC, mungkin kerana bertembung dengan tiang gol sebentar tadi dalam usaha menyelamatkan gawang skuad The Red Warriors. Baiklah, begitulah aksi yang mencemaskan sebentar tadi. Walau bagaimanapun, saudara, kedudukan masih lagi 2-1 dengan Negeri Sembilan mendahului sekarang ini Star of Paroi. Turun selaku tuan rumah walaupun di laman sendiri bagi menghormati Kelantan. Oh. Terus mengeluarkan bola sekarang ini. Harun menghantar ke dalam. Tandukan. Cantik gerakan pemain ini. Dorongan cantik lagi. Peluang untuk Negeri Sembilan. Peluang yang sekali lagi. Sekali lagi peluang yang dimiliki oleh
NSFC berjaya ditidakkan oleh Farizal. Gerakan satu lagi, gerakan menarik YK daripada Negeri Sembilan FC. Faris Daniel sekali lagi membuat gerakan hantaran kepada Zamri Ramli. Hantaran ke tengahnya berjaya mencari Akono. Namun rembatan Akono sudah cukup padu, namun terlalu dekat dengan Farizal, yang kemudian berjaya menyelamatkan bola untuk sepakan penjuru kepada Negeri Sembilan FC. Misi Negeri Sembilan mencari satu lagi peluang gol untuk membuatkan mereka lebih selesa. Jauh. Kekasaran. Ada kekasaran. Mendatangkan rasa kurang senang di kalangan penyokong yang hadir di staf Paroi. Kad kuning tadi dilayangkan kerana pemain tersebut YK membuat provokasi ke atas penjaga garisan. Baiklah. Sepakan percuma sekarang ini. Masih lagi Negeri Sembilan mempunyai peluang di minit yang ke-81 ini untuk memberikan tambahan gol yang membuatkan mereka lebih selesa mengharungi Liga Perdana musim 2021 berbanding Kelantan FC yang juga mempunyai misi dan visi yang sama. Dan pertukaran pemain oleh Kelantan FC mengeluarkan pemain gantian tadi, Yoga Raj Murugan, dan memasukkan pemain nombor 27 Muhammad Arif Amiruddin. Pertukaran pada ketika posisi ataupun gerakan yang berbahaya ini. Pium. Peluang mudah Farizal. Harun berjaya mendakap hantaran. Kelantan FC pula sekarang ini cuba mengasak. Seperti yang kita telah bincangkan tadi, Kit, andainya Selvam dibawa masuk lebih awal, kita boleh pastikan gerakan menyerang itu lebih berbahaya dan berbisa. Saya pun berpendapat macam tu, tapi mungkin macam saya cakap tadi, mungkin Coach Kevin ingin menggunakan kelajuan ataupun tenaga-tenaga baru, pemain-pemain yang fresh pada hujung perlawanan. Ya. Sementara pasukan lawan letih, ini masa untuk kita menyerang. Cantik juga serangan ataupun strategi yang dilakukan oleh Kevin. Apapun saudara, kita mengharapkan Negeri Sembilan terus kekal serangan sekarang ini. Jauh. Tidak ada pemain Negeri Sembilan di posisi itu. Bium. Fernando. Tenang mengeluarkan. Baik daripada Barat Kumar. Barat berjaya mengeluarkan dengan bantuan Salman. Dan sekarang ini serangan Akono. Rendah sepakan yang dilakukan oleh Akono. Walaupun pemain rakan-rakannya sudah berada di posisi yang baik untuk menghadirkan gol. Hantaran yang kurang berkualiti daripada Akono sebentar tadi. Macam saya cakap tadi YK, sekali lagi benteng pertahanan Negeri Sembilan harus berikan perhatian kepada pemain Kelantan FC yang berjersi nombor 19 Nur Syamil Abdul Ghani, sebab dia dalam apa jua keadaan mampu menjaringkan gol. Baiklah, sekarang ini tuan-tuan dan puan, kita terus saksikan minit-minit yang mendebarkan antara kedua-dua pasukan yang berebut untuk beraksi semula ke kancah Liga Super musim hadapan. Dengan berbaki saya kira kurang 8 minit, termasuk waktu tambahan kerana terlalu banyak kecederaan dalam perlawanan ke-8 ini. Buang Servan sekarang ini terus melakukan hantaran jauh mencari Akono, tapi saya rasa itu hantaran yang baik, cuma Akono tak bersedia untuk membuat larian.
Sepakan percuma untuk Kelantan FC. Sekarang ini mereka pula mengasak kubu NSFC. Apakah mampu kita bertahan atau apakah kemungkinan yang akan berlaku? Berjayakah kita mengeluarkan satu tandukan yang mereka sendiri keluarkan? Kita tak perlu susah-susah mencemaskan. Tapi agak bahaya tu YK. Tandukan daripada saya rasa Nur Syamil tadi. Free header seharusnya berjaya mencari at least sekurang-kurangnya percubaan yang tepat ke gawang. Negeri Sembilan agak bertuah kerana ianya tersasar dan Fernando pula mengalami kecederaan ketika ini. Walau bagaimanapun Damien saya kira belum diuji dengan sebenar-benarnya Kit Betul. malam ini. Mungkin beliau perlu diberi peluang lagi oleh Kit Devon untuk diturunkan. Pada saya antara sebabnya juga ialah barisan pertahanan Negeri Sembilan setakat ini berjaya menghalang cubaan-cubaan menarik daripada Kelantan FC. Bermakna pertahanan kita berfungsi dengan baik, memudahkan Damien yang menggalas selaku penjaga terakhir gawang Negeri Sembilan. Diasak oleh dua pemain. Menjatuhkan memainkan peranan penting Faris Daniel yang dimasukkan pada babak kedua tadi. Muhammad Faris Daniel Mat Nasir antara pemain baru Negeri Sembilan yang memberikan satu lagi Selvon berjaya tetapi lemah. Agak sukar untuk dia membuat percubaan. Baik. Bio mencari Akono. Apakah peluang untuk Negeri Sembilan? Baik, Akono. Ada tiga pemain sekarang ini namun sukar. Walaupun memberikan sukar untuk Akono melepasi halangan tersebut selepas diawasi oleh tiga pemain. Ayuh Negeri Sembilan kekalkan momentum. Selain Zakwan YK, saya rasa antara pemain yang betul-betul menyerlah malam ni untuk Negeri Sembilan FC ialah Fernando Barbosa. Berkali-kali dia mematahkan serangan Kelantan FC malam ni. Seperti yang kekasaran nampaknya. Ini saat yang kita risaukan apabila mental pemain itu sebenarnya boleh memberikan risiko untuk memberikan mereka peluang menjaringkan gol mudah. Betul, Anas harusnya mengawal emosi dia. Negeri Sembilan FC ketika ini. Kerana Anas pernah menggalas tanggungjawab sebagai ketua pasukan dan saya percaya beliau boleh mengawal emosinya. Dan kedua-dua pemain YK dilayangkan kad kuning, Anas dan juga Jack Hindle. Anas pada saya tak sepatutnya membuat reaksi sebegitu, mendahului 2-1 di hujung perlawanan. Tak seharusnya dia mengutip kad kuning sedemikian. Tapi mungkin ada kekasaran yang tidak kita nampak oleh Jack Hindle tadi. Walaupun saudara, kita kembali kepada perlawanan yang berada di minit yang ke-89 ketika ini. Dengan Negeri Sembilan masih mendahului 2 gol 1
hasil jaringan Zakwan pada minit yang keempat dan juga pada minit yang ke-70. Baik. Seven! Sekali lagi dia meleret. Hanya melalui andainya barat sedikit awal. Saya kira satu lagi peluang. Peluang ketiga untuk Selvan saya rasa malam ni. Walaupun dimasukkan sebagai pemain gantian. Bermain pada minit-minit kecemasan sekarang ini. Selvan terus memberikan asakan berganda. 2 kali melintasi gawang. Saat bilakah ia akan menewaskan Farizal? Sarawak pula sekarang ini yang tiba-tiba melancarkan serangan. Ada sedikit sentuhan yang menghadirkan sepakan percuma kepada Kelantan FC. Dan pada saya tak patut lagi juga kekasaran tu sebab pemain Kelantan tu dah menuju ke penjuru padang dan sekarang ni sepakan percuma yang mampu mengundang bahaya kepada pasukan Negeri Sembilan FC. Pada waktu kecederaan ni YK. Baiklah saudara, kami juga agak sedikit tertekan di South Paroi ini dan mengharapkan Negeri Sembilan selesa dengan 3 mata. Selepas beberapa jaringan, 3 jaringan boleh dikatakan sebagai menarik di South Paroi, walaupun ianya dari Kelantan. Sepakan yang akan diambil oleh pemain import daripada Indonesia, Ringo. Damien akhirnya melaksanakan tugasan beliau. Tahniah Damien. Membuktikan bahawa beliau ada tanggungjawab di situ. Baiklah saudara, sekarang ini Negeri Sembilan selesa melalui dengan 2-1. Selepas Kelantan menyamakan kedudukan, aksi akrobatik Mario Arquez Blasco. Wah, ada kekasaran. Adakah ianya adalah sebuah taktikal untuk memberikan tekanan kepada pasukan Kelantan ini, Kit? Saya kira ya, tapi pemain Kelantan FC pada saya tak seharusnya melakukan kekasaran sebegitu. Saya rasa kecederaan di bahagian kepala Selvan. Dan pada saya lah, kalau saya pemain Kelantan FC, saya tak akan beri ruang untuk pemain Negeri Sembilan melengahkan perlawanan dengan kecederaan sebegini. Bukan aksi begitu adalah seperti tidak profesional. Itu yang cuba kita simpulkan. Apapun, saudara, Selvan adalah pemain yang boleh dikatakan banyak mencemaskan kubu Kelantan FC untuk babak separuh masa yang kedua ini. Kono sekarang ini berjaya mengawal sementara menantikan Selvan kembali. Bium. Satu percubaan yang saya tidak pasti adakah itu satu percubaan untuk menjaringkan gol ataupun mencari rakan sepasukan. Saya rasa itu percubaan namun jauh tersasar. Fernando mengambil langkah mudah dan akhirnya tuan-tuan dan puan, South Paroi menyaksikan kita membawa pulang 3 mata selepas menundukkan Kelantan FC 2-0. Hasil jaringan Zakwan di minit yang keempat dan juga pada minit yang ke-70. Dan manakala Kelantan FC pula menghadirkan gol penyamaan pada minit yang ke-54 hasil Mario Arquez Blasco. Kemenangan yang baik untuk Negeri Sembilan selepas 2 perlawanan gagal mencatat kemenangan. Ini perlawanan yang 3 mata yang amat berharga untuk skuad Jam sekaligus kembali menerajui saingan Liga Premier musim ini. Baik, apapun saudara,
Itu dahulu yang dapat kami laporkan dari Star of Paroi dengan Negeri Sembilan menang 2-1 ke atas Kelantan FC. Kita jumpa lagi di siaran langsung yang akan datang di NSFC TV. Hobin, Jang Hobin.